Seterusnya kita beralih kepada murtad. Apa itu murtad sebenarnya? Dari segi bahasa, murtad bermaksud berpaling daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Manakala dari segi istilah, murtad bermaksud orang yang berpaling daripada Islam kepada kekufuran sama ada melalui niat, perbuatan ataupun perkataan yang kufur. Bagaimanakah murtad boleh berlaku? Murtad boleh berlaku dalam salah satu daripada keadaan-keadaan berikut. Dari segi hati, seseorang itu boleh dikira murtad sekiranya dia mengingkari perkara asas Islam seperti mengingkari kewujudan Allah, menafikan kewajipan solat serta pengharaman zina dan arak. Dari segi perbuatan pula, seseorang itu dikira murtad sekiranya dia melakukan perkara yang khusus bagi orang kafir seperti menyembah berhala, menghina dan mempersendakan agama seperti memijak Al-Quran. Dari segi perkataan pula, seseorang itu dikira murtad apabila dia mengucapkan kata-kata kufur sama ada secara sengaja maupun bergurau seperti mencela agama, mencela Nabi-Nabi dan mempersendakan amalan-amalan Islam dengan ucapan. Apakah hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang murtad? Yang pertama sekali adalah menuntut seseorang itu untuk bertaubat dengan menghilangkan keraguan dan syubhah yang menghantuinya. Yang kedua adalah memberi arahan bunuh sekiranya dia masih belum bertaubat. Yang ketiga, barulah dikenakan hukuman bunuh sekiranya dia masih tidak bertaubat setelah dituntut dan setelah diberikan amaran bunuh. Apakah syarat seseorang murtad boleh dikenakan hukuman? Yang pertama ialah baligh. Orang yang tidak baligh dan murtad tidak akan dikenakan hukuman. Yang kedua ialah berakal. Orang yang gila ataupun murtad dalam keadaan tidak sedar tidak akan dikenakan hukuman. Yang ketiga ialah telah diberi peluang untuk bertaubat. Sekiranya seseorang itu belum diberi peluang untuk bertaubat tetapi telah dikenakan hukuman bunuh, perkara itu adalah salah. Yang keempat ialah murtad disabitkan dengan pengakuan ataupun keterangan saksi dengan bukti yang sahih. Jika tiada bukti yang sahih, maka seseorang itu tidak akan disabitkan dengan kesalahan murtad. Informasi tambahan, di Malaysia kita tidak mengamalkan sistem hudud. Jadi, seseorang yang ingin murtad boleh membuat permohonan di Jabatan Agama Islam untuk murtad. Jabatan Agama Islam akan memberi mereka peluang untuk mengubah fikiran dan bertaubat. Sekiranya dia masih tidak bertaubat dan tidak mengubah fikirannya untuk murtad, dia akan diisytiharkan murtad oleh Jabatan Agama Islam itu sendiri dan tiada hukuman akan dikenakan ke atasnya. Antara kes murtad yang terkenal di negara kita ialah kes Lina Joy. Berikut adalah video yang akan menerangkan tentang mereka serba sedikit. Yang paling famous di negara kita berkenaan dengan isu murtad adalah berkenaan dengan kes Lina Joy pada tahun 1997. Rasanya ramai pernah dengar kes ni. Jadi sebenarnya Lina Joy ni dia berlaku pada tahun 1997 dan kes ni bermula daripada Mahkamah Tinggi sehingga ke mahkamah paling tinggi di negara kita iaitu Mahkamah Persekutuan. Lina Joy memohon kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar namanya daripada Azlina Jailani kepada Lina Lelani kerana di dalam statutory declaration ataupun akuan sumpah dia kata dia telah memeluk agama Kristian daripada agama Islam sebelum ni dan dia telah berkahwin. Tetapi permohonan dia telah ditolak oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi apabila ditolak, dia buat satu lagi permohonan daripada Azlina Jailani kepada Lina Joy. Tetapi permohonan dia itu dibuat berdasarkan kepada alasan kerana dia memilih kepada nama Lina Joy, bukannya kerana alasan dia ingin tukar kepada agama Kristian dalam permohonan nombor 2 dia. Dan permohonan itu dibenarkan jadi nama dia wujudlah Lina Joy setelah dibenarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Tetapi apa yang berlaku adalah di dalam IC dia, walaupun wujud pertukaran nama daripada Azlina Jailani kepada Lina Joy, agama di dalam kad pengenalan masa lagi tertera dengan status ajaran Islam. Jadi dia tidak berpuas hati. Apa dia buat? Dia buat lagi permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar status Islam tersebut. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara berpendapat bahawa kalau dia nak tukar status Islam di dalam IC dia kena sertakan bukti-bukti yang menyokong, dan salah satu bukti yang diminta adalah perakuan ataupun perintah daripada Mahkamah Syariah sahaja untuk membuktikan bahawa memang dia bukan lagi sebagai seorang Islam, kerana Jabatan Pendaftaran Negara berpendapat bahawa berkenaan dengan isu masuk atau keluar agama anutan seseorang itu adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Apa yang Lina Joy buat adalah dia tidak berpuas hati dengan dapatan ataupun keputusan Jabatan Pendaftaran Negara, jadi dia memfailkan suatu permohonan semakan kehakiman terhadap keputusan Jabatan Pendaftaran Negara dalam menolak permohonan dia untuk buang perkataan Islam dan menggantikan kepada agama lain. Kes ini bermula di Mahkamah Tinggi, ke Mahkamah Rayuan dan seterusnya kepada Mahkamah Persekutuan. Kalau kita faham tentang peringkat-peringkat mahkamah di Malaysia, Mahkamah Persekutuan mempunyai kuasa untuk menetapkan suatu prinsip undang-undang berdasarkan soalan-soalan perundangan yang diajukan terhadapnya oleh para pemohon atau perayu ataupun responden, maknanya pihak-pihak yang berlitigasi, pihak-pihak yang terlibat. Jadi soalan-soalan ataupun isu-isu perundangan yang dihujahkan, yang dilontarkan oleh peguam bagi pihak Lina Joy di Mahkamah Persekutuan adalah berkisar dengan sama ada Jabatan Pendaftaran Negara betul dalam tindakannya
untuk menolak permohonan tersebut dan meminta Lina Joy mengemukakan bukti dalam bentuk perintah daripada Mahkamah Syariah untuk Jabatan Pendaftaran Negara tengok dan sekiranya berpuas hati tukar daripada status Islam kepada bukan lagi status Islam yang tertera dalam pengenalan dia antara lain. So itulah isu-isu yang dibincangkan. Jadi bukannya bila orang kata boleh tak seorang Islam keluar daripada agama Islam, itu adalah satu soalan sangat general. Jadi apa yang berlaku dalam kes Lina Joy adalah satu soalan yang sangat spesifik yang Mahkamah Persekutuan diminta untuk menjawab. Setelah mendengar hujahan daripada peguam-peguam yang mewakili Lina Joy dan Jabatan Pendaftaran Negara pada masa itu, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa Jabatan Pendaftaran Negara betul dalam tindakan dia dalam meminta Lina Joy untuk mengemukakan perintah sebagai bukti untuk mengatakan dia bukan lagi seorang penganut agama Islam. Isu yang kita boleh pelajari, value yang kita boleh pelajari ataupun apa yang kita boleh faham daripada sini secara generalnya bukanlah sama ada seseorang itu boleh atau tidak meninggalkan agama Islam. Pertama sekali kita kena faham isu ataupun nilai yang kita boleh belajar daripada sini adalah berkenaan dengan bidang kuasa, Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Sebab tindakan Lina Joy apabila semata-mata untuk menukar status agama dia daripada Islam kepada bukan Islam, menukar status daripada kad pengenalan itu dilakukan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tetapi untuk Jabatan Pendaftaran Negara berpuas hati bahawa dia bukan lagi sebagai seorang Islam, dia perlu mendapatkan perintah daripada Mahkamah Syariah. Inilah sebenarnya yang paling penting dalam undang-undang pentadbiran, undang-undang perlembagaan dalam bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Seseorang yang dilahirkan sebagai secara undang-undang sebagai seorang Islam apabila memilih untuk tidak mengamalkan ajaran Islam dan memilih untuk menukar status secara perundangan di Malaysia ini perlulah pertama sekali pergi kepada Mahkamah Syariah. Again, aku nak tekan kat sini pasal isu berkenaan dengan sovereignty of the law. Dalam Malaysia kita ada dua set perundangan, undang-undang sivil, undang-undang syariah. Undang-undang sivil yang mana Mahkamah Sivil yang mentadbir dan undang-undang syariah yang mana diurus atau ditadbir ataupun dikelola oleh Mahkamah Syariah. Walaupun kedua-dua mahkamah ini sebenarnya adalah mempunyai basis daripada sudut perlembagaan. Jadi di Mahkamah Persekutuan, hakim menetapkan bahawa sesuatu perkara berkenaan dengan urusan keagamaan, sama ada dari segi substantif ataupun dari segi prosedural, memasuk agama Islam ataupun keluar daripada agama Islam, itu adalah urusan yang patut kita pergi kepada Mahkamah Syariah, bukan Mahkamah Sivil. Jadi seseorang yang memeluk agama Islam, dia pergi kepada Mahkamah Syariah atau pergi kepada jabatan agama yang mana di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk ditentukan prosedur. Dan sama juga jika dia masuk agama Islam, menerusi prosedur daripada jabatan agama di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi apabila dia ingin menukar agama kepada agama asal ataupun seseorang Muslim bertukar kepada agama lain, perlulah menerusi Mahkamah Syariah. Itu juga kerana kita berlandaskan kepada sistem perundangan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah yang mana dua-dua mempunyai bidang kuasa masing-masing. Baiklah, seterusnya kita akan sambung pula untuk bahagian burah di mana kita akan lihat dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa kita boleh tengok dalam buku teks muka surat 174 di mana dari segi bahasa iaitu pemberontak ataupun orang yang melampaui batas. Manakala dari segi istilah adalah penderhaka dan satu kumpulan penentang terhadap pemerintahan Islam yang sah dan juga adil dengan menggunakan kekuatan serta kekerasan dan juga mereka ini berniat jahat. Dimana kalau kita boleh tengok dari segi pengertian burah ini, kita boleh nampak maksudnya ni dengan lebih terperinci segolongan umat Islam di mana mereka ini tidak sependapat ataupun mereka ini menentang pemimpin negara di mana pemimpin itu melaksanakan hukum-hukum syariat Islam dan juga bersikap adil. Bagi hukuman burah pula iaitu hukum wajib diperangi burah iaitu pemberontak bersenjata ke atas kerajaan yang sah dan halal untuk menumpahkan darah golongan ini. Ianya berkait dengan ayat 9 surah Al-Hujurat yang bermaksud, jika dua kumpulan dari kalangan orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu daripadanya bersikap melampau iaitu zalim, maka lawanlah kumpulan yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Apa yang kita dapat fahami daripada maksud ayat ini, terdapat dua cara penentangan ke atas pemberontak ini iaitu yang pertama, dengan cuba untuk mendamaikan kedua-dua pihak secara baik dan yang kedua memerangi pihak yang bertindak melampaui batas sehingga mampu mencederakan orang. Yang seterusnya iaitu syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan burah iaitu yang pertama mempunyai kekuatan untuk melakukan pemberontakan sehingga boleh berperang di mana adanya sejumlah bilangan pemberontak yang ramai dan ianya tidak mampu untuk dikawal. Yang kedua tidak mampu dibendung kecuali melalui peperangan. Akan tetapi sekiranya bilangan peserta yang memberontak itu mempunyai jumlah yang sedikit sahaja, cukup sekadar hanya menangkap sahaja untuk menghentikan pemberontakan secara berkesan. Yang ketiga, mempunyai ketua yang ditaati, di mana dengan adanya ketua, ia mampu menguatkan pengaruh ke atas pemberontak, di mana pandangan ketua yang salah itu dijadikan sebagai sandaran. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, telah diberi teguran dan amaran terlebih dahulu. Letak mulut kali ni.
berdasarkan video sebentar tadi, ia merupakan demonstrasi yang berlaku pada 31 Disember 2013 di mana melibatkan ribuan rakyat yang menyertai demonstrasi ini ataupun tunjuk perasaan secara beramai-ramai di Dataran Merdeka. Dan berdasarkan carian maklumat berkaitan dengan demonstrasi ini, masyarakat yang menyertai demonstrasi turun ini tidak dikategorikan sebagai buruh, di mana kalau kita boleh lihat balik daripada syarat-syarat pelaksanaan hukuman ke atas perlakuan buruh, sama sekali tidak terdapat pada rakyat yang menyertai demonstrasi turun ini. Dan tindakan pemberontakan rakyat ke atas kerajaan tidak sampai pada tahap yang kritikal sehingga boleh berlakunya peperangan kerana ketiadaan peralatan senjata bersama mereka ataupun peralatan-peralatan yang boleh membahayakan orang. Dan tujuan utama rakyat hanya untuk melaksanakan demonstrasi ini cuma untuk mendapatkan keadilan dan juga mempertahankan hak mereka. Baiklah, secara rumusannya berkaitan dengan buruh ini, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menghalalkan darah manusia, di mana selagi kita tidak mendapatkan kesahihan punca utama berlakunya pemberontakan itu, kerana berkemungkinan pemimpin yang melakukan kesilapan ataupun mengabaikan rakyat yang mana memberi kesan negatif dalam kehidupan rakyat. Dan sekiranya surat terang lagi bersuluh rakyat yang bertindak melulu ataupun berlakunya salah fahaman, maka laksanakanlah hukuman yang adil setelah menyusuli syarat-syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan buruh di mana sama ada kita memeranginya ataupun mengenakan hukuman takzir. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan sambung dengan pembelajaran Qisas. Pengertian. Dari segi bahasa, qisas bermaksud mengikut kesan yang ditinggalkan. Manakala dari segi istilah pula, qisas bermaksud menghukum penjenayah sama seperti perbuatan yang dilakukannya terhadap mangsa yang melibatkan fizikal sama ada perbuatan tersebut membunuh ataupun mencederakan anggota. Jadi terdapat dua jenis perbuatan yang akan dikenakan hukuman qisas. Yang pertama, perbuatan membunuh. Yang kedua adalah perbuatan mencederakan. Jadi kita lihat kepada perbuatan membunuh. Bagi perbuatan membunuh, dia ada 3 jenis kesalahan, iaitu membunuh secara sengaja, membunuh separuh sengaja dan membunuh secara tidak sengaja. Jadi antara tiga-tiga ni hanya perbuatan membunuh secara sengaja sahaja yang akan dikenakan hukuman qisas. Yang kedua adalah perbuatan mencederakan anggota tubuh badan. Okey, kat sini dia kata perbuatan mencederakan ni maksudnya perbuatan yang sehingga boleh menghilangkan fungsi anggota badan tu. Contoh dia potong tangan. So, tangan dah tak boleh berguna dah. Dia tak ada tangan kan. So, tak boleh guna. Jadi, perbuatan ni juga ada 2 jenis, iaitu mencederakan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi yang dikenakan hukuman qisas adalah mencederakan anggota badan dengan sengaja. Jadi sekarang kita teruskan dengan trivia yang terdapat pada muka surat 175 buku teks yang menyatakan tentang idea tu, iaitu pampasan. Jadi diyah ni adalah hukuman penggantian untuk hukuman qisas sekiranya terdapat sebab gugurnya hukuman qisas tersebut ataupun pesalah telah dimaafkan oleh mangsa atas kesalahan mencederakan anggota tubuhnya ataupun dimaafkan oleh waris mangsa atas kesalahan pembunuhannya. Jadi pesalah tersebut perlu menyerahkan diyah kepada mangsa ataupun waris mangsa sebagai ganti kepada hukuman qisas tersebut.